Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan saya mewakili kami adalah kumpulan 4 yang terdiri daripada Cikgu Farina, Nur Farina binti Jaafar dan Cikgu Syahira binti Safaruddin akan membentangkan kaitan dengan chapter 4 iaitu Developing and Sustaining Leaders of Learning. Untuk subjek Leadership in Education. Dalam tajuk ini terdapat beberapa isi kandungan yang telah dikenal pasti berdasarkan rujukan utama iaitu yang bertajuk Developing Successful Leadership and satu jurnal yang berkaitan dengan Leadership for Learning. Yang pertama adalah berkaitan dengan Developing a Focus on Learning. Yang kedua berkaitan dengan Developing a Climate for Learning. Dan yang ketiga berkaitan dengan Developing Learning for Leaders of Learning. Keempat, Developing Leaders of Learning. Dan yang kelima adalah berkaitan dengan rumusan daripada dapatan kajian yang ini. Seterusnya, saya akan terangkan mengenai yang pertama, isi kandungan yang pertama iaitu Developing a Focus on Learning yang bermaksud mengembangkan fokus kepada pembelajaran. Pendidikan pada masa lalu menunjukkan kepada tujuan pendidikan yang berfokus kepada world class education and no child left behind. Ini bermaksud hasrat pendidikan dan potensi kepada pencapaian murid diukur melalui markah dan grade ujian yang berpusat ataupun dengan menggunakan skor ujian. Sistem pendidikan yang tidak menekankan kepada moral purpose ataupun tujuan moral yang berkaitan pembelajaran secara meluas dan menyeluruh telah digunakan. Ini adalah melalui dapatan daripada Hargrave and Finks tahun 2008, muka surat 28. Seterusnya kita sambung lagi berkaitan dengan mengembangkan fokus kepada pembelajaran berkaitan dengan what education and educational leadership in the 21st century. Bermaksud adalah apakah pendidikan dan pemimpin pendidikan pada abad ke-21 yang memberi tumpuan kepada fokus kepada pembelajaran dengan menekankan peranan guru, pemimpin sekolah dan murid-murid. Murid-murid tidak lagi dikategorikan pencapaian mereka berdasarkan grade dan label. Ini terdapat dalam It's About Learning and It's About Time oleh Stone, Finks and Earls tahun 2003. Seterusnya kita sambung lagi berkaitan dengan tajuk yang pertama, isi kandungan yang pertama. Untuk memahami istilah learning secara mendalam dan meluas, berdasarkan UNESCO Commission, terdapat 4 asas berkaitan dengan jenis pembelajaran ataupun 4 fundamental types of learning yang meliputi kehidupan seseorang, iaitu learning to know, learning to do, learning to be addressed, learning to live together oleh Henry Agrave and Dean Finks tahun 2006. Saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama adalah learning to know. Belajar mengetahui semua perkara dalam kehidupan seharian pembelajaran sepanjang hayat. Berupaya menyesuaikan diri dengan cabaran pembelajaran dan berupaya menggunakan kepintaran, imajinasi dan gerak hati dalam menghadapi cabaran pembelajaran. Manakala learning to do adalah berkaitan dengan melibatkan kecekapan untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajari berhadapan dengan situasi yang pelbagai, mampu bekerja dalam pasukan, berinisiatif, kesediaan dan berani menghadapi risiko serta mampu berkomunikasi dan berupaya menguruskan konflik dengan baik.
Seterusnya, learning to be addressed adalah berkaitan dengan bagaimana kita belajar untuk menangani siapa kita dan bagaimana kita dengan orang lain. Menggabungkan beberapa perkara iaitu self mind and body, emotion and intellect, aesthetic sensitivity dan spiritual values. Kita dapat memahami diri sendiri dan bagaimana menyelesaikan masalah yang berlaku. Kebebasan berfikir, menilai, merasai dan berimajinasi bagi mengembangkan bakat dan mengawal kehidupan dan mampu menyediakan murid untuk membina kehidupan. Manakala learning to live together adalah berkaitan dengan bagaimana kita belajar untuk hidup bersama, termasuk murid dan masyarakat, sama-sama memahami, menghormati kepelbagaian budaya, nilai dan agama. Empati, saling bergantungan, memperbaiki hubungan, bekerjasama dan mengurangkan konflik, serta ia merupakan bahagian yang terpenting dalam pembelajaran. Namun, terdapat polisi dalam pendidikan yang telah memisahkan murid berdasarkan sosioekonomi, bangsa, agama, gender dan sebagainya. Seterusnya, kita melihat isi kandungan yang kedua iaitu developing a climate for learning. Membangunkan iklim pembelajaran. Terdapat banyak pendekatan terkini dalam perubahan pendidikan yang melihat sekolah dan sistem pengurusan di sekolah sebagai suatu organisasi yang melibatkan pembuatan keputusan ataupun human decision making. Perkembangan pendidikan merujuk kepada satu sistem kehidupan yang lengkap ataupun living system. Pemimpin akan memandu sekolah, pelajar, guru dan ibu bapa serta kesatuan dan masyarakat setempat. Dua kualiti dalam sistem kehidupan iaitu self-organizing networks of communication and creativity, learning and growth. Seterusnya, kita akan melihat satu pendapat yang diberikan oleh Fitzroy Capra tahun 2002 dalam bukunya The Hidden Connection. Beliau berpendapat bahawa sekolah merupakan satu ekosistem yang mana di dalamnya terdapat ekosistemnya yang tersendiri. Sebagai contoh, kelas-kelas berkait dengan sekolah berhubung pula dengan school district ataupun PPD, pejabat pelajaran daerah dan masyarakat termasuk ibu dan bapa. Di dalamnya terdapat pelbagai peraturan yang berhubung antara manusia dan tugas serta pengagihan kuasa. Human function ini ia juga dianggap sebagai human function iaitu satu struktur, bentuk dan fungsi yang direka oleh penggubal dasar, pemimpin dan guru untuk menyediakan kestabilan, ketertiban dan hala tuju kepada organisasi dan bilik darjah. Fitzroy Capra juga mengatakan, wherever we see life, we see networks. Seterusnya, pendapat oleh Henry Metzberg dalam bukunya Managers Not MBAS. Kepimpinan untuk pembelajaran dilihat dari perspektif sekolah sebagai sistem hidup yang beroperasi secara logik. Pengurusan perlu ada di mana-mana, sama ada secara formal atau tidak diramal. Dalam rangkaian tanggungjawab, untuk membuat keputusan dan pembangunan strategik, perlu diagihkan supaya tanggungjawab boleh diberikan kepada sesiapa yang dipertanggungjawabkan. Bos ataupun ketua serta subordinat ataupun pekerja sama-sama dalam hierarki pengurusan. Rangkaian perlu direka bentuk supaya pemimpin bersama berhubung dan menyumbang dan bukan hanya memberi arahan dan mengawal. Pemimpin yang berkesan akan memberi inspirasi kepada pekerja atau rakan sekerja berbanding mengawal dan mengarah. Seterusnya kita melihat isi kandungan yang ketiga iaitu developing learnings for leaders of learning. Membangunkan pembelajaran
untuk pemimpin pembelajaran. Refocus leadership on learning bermaksud memfokus semula kepimpinan pembelajaran memerlukan satu tindakan yang radikal yang berbeza untuk memastikan pemimpin seorang yang bersedia untuk menjadi pemimpin. Oleh itu, succession management ataupun pengurusan penggantian adalah diperlukan untuk pemimpin masa depan untuk berhadapan dengan pembelajaran murid atau apa sahaja yang berlaku di sekolah sebagai amalan terbaik pemimpin. Pemimpin untuk pembelajaran bukanlah satu destinasi ataupun jawatan yang tetap, tetapi penuh dengan cabaran dan dugaan. Pemimpin pendidikan yang berkesan sentiasa terbuka kepada pembelajaran baru yang sentiasa berubah. Seterusnya, untuk membangunkan pembelajaran untuk pemimpin pembelajaran, terdapat 7 set pembelajaran ataupun set of learning yang membantu untuk mendefinisikan semula pemimpin, iaitu contextual knowledge, yang kedua political acumen, ketiga emotional understanding, understanding learning, critical thinking, making connection and future thinking. Kita akan lihat satu persatu. Contextual knowledge adalah berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin yang berjaya membuat hubungan dengan membangunkan dan memberi pemahaman yang utuh mengenai ruang lingkup atau konteks mereka. Konteks itu berkaitan dengan situasi, latar belakang atau persekitaran tertentu di mana sesuatu berlaku. Konteks terdiri daripada dua, iaitu luaran dan dalaman. Luaran merangkumi pihak dua, iaitu contohnya pihak berkuasa, PPD atau pihak-pihak yang berpengaruh, manakala dalaman pula merangkumi murid, subjek dan juga sekolah itu sendiri. Yang kedua adalah politik acumen, berkaitan dengan seorang pemimpin haruslah mempunyai kepintaran dalam berpolitik. Pemimpin perlu menggunakan kemahiran berpolitik seperti rundingan bagi mengelakkan konflik dan mampu membina hubungan baik dengan pihak tertentu untuk mencapai matlamat sekolah. Kemahiran yang diperlukan memandangkan setiap individu itu adalah berbeza dan mempunyai tahap kuasa dan pemikiran yang berbeza yang akan membawa kepada konflik. Yang ketiga adalah berkaitan dengan emotional understanding, iaitu pemimpin pembelajaran perlu belajar untuk membaca tindak balas emosi orang di sekelilingnya dan mewujudkan hubungan dan mampu berinteraksi dengan baik. Hargreaves 1998 menyatakan perubahan pendidikan berkaitan dengan emosi seperti sokongan, penglibatan, komitmen terhadap kerja pasukan dan juga kesediaan untuk mencuba. Yang keempat adalah berkaitan dengan understanding learning. Pemimpin perlu mempunyai pemahaman yang mendalam, terkini dan kritis tentang proses pembelajaran. Pemimpin perlu mempunyai pengetahuan tentang pembelajaran dan pemahaman mendalam untuk murid. Pemimpin perlu menyokong pembelajaran guru dan menggerakkan sumber manusia dan peralatan di sekolah. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan critical thinking. Apa yang membezakan pemimpin berkesan dan tidak berkesan ialah kualiti pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin tersebut. Mengenal pasti persoalan yang memerlukan pertimbangan dan kebijaksanaan untuk membuat keputusan akan membantu pemimpin membangunkan kapasiti sekolah untuk menangani sebarang perubahan yang berlaku.
Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan making connection. Peranan pemimpin untuk melihat keseluruhan organisasi dan membantu pihak berkepentingan untuk melihat sekolah secara keseluruhan. Perspektif pembangunan sekolah adalah pembelajaran penting untuk menggalakkan perubahan yang positif. Okay, seterusnya, yang terakhir, yang ketujuh iaitu future thinking. Pemimpin yang berjaya mesti belajar bagaimana menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa hadapan. Kesedaran tentang kuasa pemimpin mempengaruhi jatuh bangun sekolah untuk membentuk visi sekolah bersama komuniti. Pemimpin perlu menyedari peralihan kuasa politik, sosial dan ekonomi serta menjangka masa depan yang membolehkan pemimpin membantu rakan kerja untuk bertindak secara strategik. Okay, seterusnya, isi kandungan yang keempat adalah berkaitan dengan developing leaders of learning yang bermaksud bangunkan pemimpin pembelajaran dengan menggunakan succession management. Program pengurusan penggantian ataupun succession management memberi pengalaman kepada pemimpin untuk menganalisis, memahami, berfikir secara kreatif, pemahaman emosi, berimajinasi tentang masa depan dan mempunyai hubungan yang baik. Namun dalam konteks pendidikan, leadership succession menjadi satu isu yang menjadi perdebatan, iaitu pemimpin yang berpotensi yang tidak mencukupi untuk ditempatkan di sekolah akibat perbezaan antara generasi X dan generasi baby boomers dan bagaimana untuk menangani cabaran yang lebih mencabar pada masa kini. Okay, seterusnya kita melihat rangka kerja kurikulum dalam succession management. Apa yang dimaksudkan dengan succession management ataupun pengurusan pergantian? Akademi Pentadbiran Awam Kebangsaan Amerika Syarikat mentakrifkan pengurusan pergantian sebagai satu keperluan kepimpinan yang sistematik dengan mengenal pasti calon yang berpotensi tinggi bagi membangunkan kecekapan kepimpinan melalui pengalaman pemimpin dan pemilihan pemimpin dari kalangan yang berpotensi. Okay, secara ringkasnya, pengurusan pergantian ataupun succession management berkait dengan proses untuk mengenal pasti, merekrut, menyediakan, memilih, menempatkan induksi dan sokongan yang berterusan dan penilaian terhadap pemimpin dalam kerjaya mereka. Dalam succession planning, mengenal pasti mereka yang berpotensi menjadi pemimpin pembelajaran yang berkesan, pengambilan serta pembangunan pemimpin tersebut adalah berkaitan sama juga bermaksud dengan orang yang betul-betul berada di tempat yang betul pada masa yang betul oleh Ronwell 2001 muka surat 5. Rajah yang berikut menunjukkan kitaran dalam proses pengurusan penggantian. Ini merupakan satu rajah iaitu berkaitan dengan succession management dan kalau kita dapat dilihat di sini kita perlu mengenal pasti, merekrut maksudnya mengambil pemimpin tersebut, membangunkan, memberi latihan, kita memilih, kita buat latihan, induksi, kita meraihkan dan kita buat transition, peralihan dan di samping kita memberi penilaian atau appraise feedback support kepada pemimpin tersebut. Okay, seterusnya, satu kajian yang dijalankan di New York State dan Ontario, Kanada melalui pengalaman guru selama 3 dekad di 8 buah sekolah dan juga melihat samping pengalaman guru dan pemimpin yang bekerja di sana pada sekitar tahun 1970-an, 80-an dan 90-an berdasarkan lebih daripada 250 temubuan berserta bukti.
penulis telah memberi perhatian kepada 3 peringkat dalam pengurusan penggantian, iaitu yang pertama, mestilah mengenal pasti orang yang berpotensi untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang berkesan. Pengambilan pemimpin yang berpotensi menjadi pemimpin pembelajaran serta membangunkan dan memperkembangkan potensi pemimpin pembelajaran tersebut. Okay, kajian ini dijalankan di satu sekolah, iaitu nama sekolah tu adalah Lord Byron High School. Okay, berikut 1, 2, 3, 4 ini merupakan orang yang ditemu ramah, iaitu yang pertama Barbara Doubleday, Ken Sutton, Bill and Joyce. Okey, kita lihat yang pertama, Barbara Doubleday adalah seorang informal leadership opportunities, yang maksud dia mendapat peluang sebagai pemimpin secara tak rasmi. Okey, Barbara merupakan seorang pengetua yang bersara yang memilih bertugas di sekolah ini kerana kepimpinan Valley dan Wayne, iaitu diorang punya pengetua. Barbara membuktikan seorang guru harus menerima cabaran kepimpinan di awal kerjayanya, tetapi haruslah disokong oleh pemimpin melalui kemahiran yang dibangunkan. Ataupun dia menyatakan, if you don't start walking, you don't go anywhere. Maksudnya, untuk menjadi pemimpin, kita haruslah mencuba. Okay, seterusnya, Ken Sutton adalah inbound trajectory, iaitu seorang pengetua pada akhir tahun 90-an yang sebelum ini berkhidmat di 2 buah sekolah yang lain. Pengalaman yang diperolehi olehnya dari sekolah yang berbeza mampu mengembangkan lagi kepimpinannya. Beliau berpendapat masa diperlukan antara 5 hingga 7 tahun merupakan tempoh masa yang berkesan dalam kepimpinan seseorang pengetua. Jadi, beliau telah mengatakan setiap sekolah mempunyai komuniti, sejarah dan budaya tersendiri yang memberi cabaran baru kepada seorang pemimpin tersebut. Manakala Bill yang merupakan seorang novice teacher menyatakan bahawa cabaran sebagai guru baru dan mempunyai mentor, iaitu pengetua Ron. Bill berpendapat pengetua Ron sangat menghargai setiap guru, sentiasa mengucapkan terima kasih, mengatakan anda hebat dan sentiasa memberi penghargaan atas tugasan yang dibuat oleh guru di bawah kepimpinannya. Jika seseorang guru itu perlu diperbaiki kelemahannya, pengetua Ron akan menggunakan ucapan yang membina dan bukannya menyalahkan. Dan salah seorang lagi adalah Joyce, iaitu first female president of Teachers Union. Beliau belajar bagaimana untuk belajar untuk membina keyakinan diri. Pengetua Wayne adalah seorang yang meronda di awal pagi dan akan bercakap dengan staf iaitu gurunya dengan mesra. Joyce berpendapat ia merupakan satu proses pembelajaran untuk belajar perkara baru menjadi seorang pemimpin. Pemimpin berpotensi turut belajar dari contoh kepimpinan yang negatif. Ini merupakan temu bual yang dijalankan untuk melihat keberkesanan seorang pemimpin. Okey, seterusnya kita akan melihat berdasarkan temu ramah tersebut, mereka telah merumuskan beberapa dapatan ataupun kesimpulan, iaitu yang pertama, peluang untuk menjalankan aktiviti penting dan mencabar pada awal kerjaya, peluang pembangunan kepimpinan yang membolehkan mereka menghadapi cabaran, mempunyai mentor
yang sentiasa menyokong apabila berhadapan dengan cabaran, peluang untuk mempelajari dan mendalami daripada model kepimpinan yang berjaya dan maklum balas tentang prestasi mereka secara jujur dan membina walaupun tidak semuanya adalah positif. Okey, seterusnya adalah review untuk artikel yang kami dapat, iaitu Toward an Evolving Conceptualization of Instructional Leadership as Leadership for Learning. Rumusan daripada dapatan kajian ini akan kita bincangkan seterusnya di dalam slide-slide yang akan datang. Kajian ini telah dijalankan oleh Jared Boyce dan Alex G. Bowers, dan mereka berdua adalah dari United States of America. Kajian mengenai leadership, instructional leadership ini, sepanjang 25 tahun terdapat 109 kuantitatif yang mengkaji perkara yang sama, iaitu mengenai leadership ni, instructional leadership ini. Kerana instructional leadership ini merupakan kajian dalam pendidikan melebihi 30 tahun yang lalu. Okey, tujuan kajian ini dibuat adalah untuk membentangkan ulasan yang menyeluruh. Sepanjang 25 tahun, kajian yang sama dilakukan oleh pengkaji-pengkaji yang sebelum ini. Dan kajian ini berfokus kepada sekurang-kurangnya satu aspek kepimpinan instruksional menggunakan SASS. Apakah SASS? Ia adalah Pusat Statistik Pendidikan Kebangsaan Jabatan Pendidikan Amerika Syarikat ataupun Education Statistics Schools and Staffing Survey. Itulah SASS. Dan 4 tema utama yang dikaji adalah Principal Leadership and Influence, pengaruh pengetua kepada kepimpinan seorang pengetua, Teacher Autonomy and Influence, dan Adult Development serta School Climate ataupun iklim sekolah. Dan hasilnya adalah untuk mencari teacher satisfaction ataupun kepuasan seorang guru, teacher's commitment, komitmen seorang guru, dan teacher retention ataupun pengekalan. 3 faktor yang berkaitan dengan kepimpinan instruksional. Maka hasil daripada dapatan kajian ini dapat mengenal pasti 4 faktor utama kepimpinan instruksional, iaitu kepimpinan dan pengaruh pengetua terhadap kesan iklim sekolah, kepuasan guru, komitmen guru dan pengekalan guru. Ianya juga dapat mengenal pasti 3 faktor emergent atau kewujudan yang wujud dalam hubungan kepimpinan instruksional dalaman, iaitu iaitu faktor sumber manusia yang dibincangkan dalam bahagian keputusan, bilangan kajian yang dalam hubungan, tahap bukti yang dinilai untuk setiap hubungan dan rasional untuk setiap penilaian. Ianya juga mengenal pasti hubungan antara faktor kepimpinan instruksional dan emergent yang faktor yang wujud. Seperti yang dikatakan tadi, bagaimanakah pengetua memainkan peranan di dalam iklim sekolah, dan mereka telah menemui bukti yang sederhana dalam perkaitan tersebut. Bagaimana pengetua memainkan peranan dalam kepuasan guru,
dan apa yang didapati tetap juga bukti yang sederhana mengenai hubungan dan signification antara kepimpinan pengetua dan kepuasan guru. Bagaimana kepimpinan pengetua membantu dalam pengekalan guru. Terdapat juga bukti sederhana bahawa tingkah laku kepimpinan pengetua mempunyai bukti yang langsung terhadap pengekalan guru, dan kepimpinan pengetua terhadap komitmen guru memberi pengaruh yang negatif terhadap komitmen guru. Maknanya daripada kajian ini terdapat bukti terhad bahawa pengaruh pengetua memberi kesan negatif terhadap komitmen guru. Akhir sekali, ianya adalah untuk pembinaan kerangka model yang mengintegrasikan hubungan. Okey. Kalau kita tengok kat sini, principle leadership and influence. Bagaimanakah seorang ketua memainkan peranan untuk keseluruhan iklim sekolah, ya. Pengetua sebagai pemimpin di sekolah yang kompleks dan mempunyai fungsi yang pelbagai. Apa yang kita dapat lihat di sini, kebanyakan pengkaji seperti Glassman dan Heck 1990, Goldwyn 2005, Murphy dan Hellinger 1992 yang telah mendokumentasikan dengan baik dalam literatur penyelidikan mereka mengenai kepimpinan sekolah sejak beberapa dekad yang lalu. Terdapat satu gaya kepimpinan yang menarik, iaitu kepimpinan instruksional, seperti yang telah dikaji oleh Hellinger, Urich 2011 dan Bowers 2014. Pengetua yang menekankan kepimpinan instruksional akan memberi kesan positif kepada pencapaian murid. Menurut Heck dan Hellinger 2019, Lewis 2010 dan Robinson 2008. Kajian ini memberi sumbangan kepada dapatan berkaitan bagaimana pengetua yang baik, yang berkesan, memberi kesan positif kepada sekolah dan pelajarnya, dan kepentingan dan peranan visi dan misi penetapan matlamat demi peningkatan pencapaian. Ini menurut Hellinger dan Heck 2002 dan Robinson 2008. Okey, jika kita lihat daripada rangka konsep kepimpinan instruksional ataupun Joint Framework of Instructional Leadership based on SASS literature, kita dapat melihat bahawa prinsipal leadership ataupun cara ketua itu memimpin akan dan menggunakan instructional leadership ataupun pemimpin instruksional akan memainkan peranan dalam iklim sekolah. Manakala apabila secara tidak langsung dia juga memberi pengaruh kepada guru, dan guru pula memainkan peranan dalam menjadikan sesebuah sekolah, sesebuah kelas dan sosial murid-muridnya menjadi baik dan berkesan untuk adult development ataupun menjadikan muridnya menjadi membesar dengan baik, school climate yang baik, dan apabila iklim sekolah baik, dia akan memberi kepuasan kepada guru, dan daripada kepuasan tu seorang guru akan memberi komitmen yang baik dan teacher retention, iaitu pengekalan terhadap seseorang guru untuk berada di sekolah tersebut. Jadi, kesemuanya memainkan peranan adalah daripada ketua yang baik yang dapat memimpin iklim sekolah yang baik dan dapat memberi kepuasan kepada guru
Dan apabila seorang guru puas, maka dia dapat memberikan seluruh komitmen kepada sekolahnya. Maka, kesimpulan daripada kajian yang telah dijalankan ini mendapati dapatan kajian menerangkan bagaimana 4 faktor kepimpinan instruksional berkait antara satu sama lain. Sebagai contoh, pengaruh kuasa seorang guru dan kepimpinan instruksional juga merupakan asas kepada hubungan timbal balik antara pemimpin, guru dan pelajar di sekolah. Okey. Perkembangan anak-anak ataupun pelajar dipengaruhi oleh kuasa, autonomi dan pengaruh guru-guru di sekolah. Iklim sekolah akan bertindak sebagai penghubung antara kepimpinan instruksional dan 3 faktor imejen yang telah dikatakan tadi. Memandangkan bukti daripada tinjauan metanaratif, keputusan mencadangkan bahawa penyelidik yang telah mengkaji kepimpinan instruksional terdahulu telah mewujudkan hubungan yang signifikan antara kepimpinan instruksional dan pengurusan sumber manusia. Jadi, apa yang dikaji sebelum ini memang menunjukkan bahawa ada signifikan ataupun perhubungan antara kepimpinan instruksional dengan pengurusan sumber manusia. Hubungan yang signifikan antara kedua-duanya yang disokong oleh bukti yang berkait dengan bidang kepimpinan dalam pendidikan. Membuat perbandingan model bersepadu kepimpinan instruksional yang disokong oleh kajian metanaratif ini dengan konsep kontemporari kepimpinan sekolah. Okey, kita dapat membuat perbandingan model bersepadu kepimpinan instruksional yang disokong oleh kajian dengan konsep kontemporari kepimpinan sekolah yang lain. Jadi, kita tengok sama ada kepimpinan instruksional ini adalah lebih baik daripada konsep kepimpinan kontemporari sekolah-sekolah lain. Pengkaji juga mendapati adanya pertindihan atau persamaan yang ketara antara model bersepadu dan rangka kerja kepimpinan untuk pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.